Hai guys, jom belajar sains bersama Cikgu Halina. Dengar tak suara saya? Okey. Dengar. Okey. Cikgu. Ya. Tahu dekat muka saya nampak. Azul, kakak Caca. Okey, siapa lagi ni? Ada lagi? Siapa yang Zafira tengah nak masuk. okey, tak apa. Oh, siapa? Abin. Abin. Aisyah. Yang itu. Okey dah sedia. Halo. Uh, siapa lagi ni yang tengah nak masuk? Okey, Alif Zaki. Alif Zaki boleh dengar suara saya tak, Alif Zaki? Tak ada gedung? Halo lah ini. Duduk yang lelaki pun. Okey. Siapa lagi? Tu Abin. Mau minum bateri siapa? Kamu. Caci. Abin. Siapa lagi? Nampak kan? Okey boleh dengar suara saya Boleh. Awak kalau tak nak cakap awak mutekan awak punya mic. Nanti kalau nak tanya soalan baru unmute. Boleh? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi. Bagi yang baru join, hari tu kita dah cerita tentang pengawetan makanan. Okey, tajuk pengawetan makanan. Okey, macam mana, apa punca kerosakan makanan? Okey, apa punca kerosakan makanan? Makanan berpunca, makanan rosak punca daripada pencemaran yang disebabkan oleh mikroorganisma. So hari ni kita sambung lagi pengawetan makanan. Okey, apa maksud pengawetan? Okey, apa maksud pengawetan makanan? Pengawetan makanan adalah apa dia? Satu proses. Okey, satu proses ataupun kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Okey, proses hidup mikroorganisma. Bila mikroorganisma itu membiak dalam makanan ataupun pada makanan kita, maka makanan itu akan jadi cepat rosak. Sebab tu kita jalankan proses pengawetan makanan supaya makanan tersebut tahan lebih lama. Okey? Okey, apa dia proses-proses ataupun apa dia kaedah-kaedah pengawetan makanan. Okey, sekejap Okey, saya try sharekan skrin. Sekejap.
Okey, sekejap Okey, tak apa kita rujuk saja pada buku teks. Buku teks, ada buku teks tak kat situ? Masing-masing ada kan? Ada buku teks, tengok muka surat 138. Okey, kaedah pengawetan makanan. Hari itu saya dah bincang dengan Bella, dengan Hazrul kan. Ada beberapa kaedah. Ada 11 kaedah pengawetan makanan yang kita ada yang simple dan ada juga yang kita boleh buat dekat rumah. Okey, yang boleh kita awet makanan kita sendiri yang kita nak makan supaya makanan tersebut tahan lebih lama. Okey. Okey, nampak tak skrin? Okey, nampak. Okey, buku teks. Jadinya senanglah kita share tengok. Kita tengok buku teks. Muka surat berapa? 138 Itu buku teks ke? Sekejap, tadi saya dah setting dah buku teks ni ikut muka surat yang kita nak belajar tapi mana entah hilangnya tiba-tiba. Okey, kita tengok kaedah pengawetan makanan. Okey, yang pertama sekali contohnya ialah kaedah pengawetan makanan ialah pendidihan. Okey, pendidihan. Kaedah pengawetan makanan, pendidihan. Apa maksud pendidihan ini? Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Okey, proses pendidihan ni selalu kita guna, mak-mak kita guna dekat rumah. Okey, masak makanan sehingga makanan itu mendidih. Suhu yang tinggi, okey, kenapa proses pendidihan ini boleh menghalang pembiakan mikroorganisma ataupun pertumbuhan mikroorganisma? Okey, suhu yang tinggi membunuh kebanyakan mikroorganisma. Sebab faktor pembiakan mikroorganisma hari itu ada berapa? S-U-K-A-N. Ada 5 faktor pembiakan mikroorganisma kan. S suhu, okey, U udara, K ialah keasidan, A ialah air, N ialah nutrien. Okey. Sekarang kita guna kaedah untuk melambatkan proses tu suhu, S. Suhu yang tinggi akan melambatkan proses pembiakan mikroorganisma tersebut. Bukan dia tak boleh membiak langsung tapi dia melambatkan. Jadinya makanan yang kita didihkan itu dia akan lambat rosak. Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua adalah kaedah penjerukan. Okey, kaedah penjerukan. Kaedah penjerukan. Ini pun kita boleh buat sebenarnya dengan betul-betul. Nanti lepas ni saya akan bagi awak satu projek untuk buat kaedah pengawetan makanan. Okey, penjerukan makanan. Okey, penjerukan merupakan proses proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Okey, kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayuran. Okey, kaedah pengawetan makanan yang ada 11 tu, 10 ataupun 11 tu, dia tak semua makanan boleh kita gunakan untuk semua kaedah. Okey, penjerukan. Okey, dia khusus boleh buat mengawet makanan iaitu buah-bahan dan juga sayur-sayuran sahaja. Okey, roti tak bolehlah kita guna kaedah penjerukan. Roti guna kaedah yang lain. Okey, sayur pun tak semua sayur kita boleh guna kaedah penjerukan. Jadi untuk makanan yang setengah makanan yang sesuai sahaja. Okey. Maaf, I nak lagi. Seterusnya ialah pembungkusan
pembungkusan vacuum. Sebenarnya pembungkusan vacuum ni pun kita boleh gunakan dekat rumah. Kita boleh buat sendiri kat rumah. Okay, walaupun kita tak ada mesin untuk sedut udara dekat dalam bungkusan tu, sebenarnya kita boleh gunakan. Kita boleh buat sendiri. Okey, apa kaedah ni? Maksudnya kaedah pembungkusan vacuum merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Sebab yang ini kita keluarkan udara. Jadinya SUKAN. Okay, udara tak ada. So, apa dia? Mikroorganisma tak bertumbuh. lambat membiak dan bertumbuh. Okey, kita dah buang satu faktor yang membolehkan mikroorganisma itu membiak kan? Okey, kalau penjerukan tu tadi apa agaknya? Yang kita buang, yang kita gunakan. SUKAN. Apa? Vacuum tadi udara, penjerukan ke air? Tidak. Okey, keasidannya. Okey, sebab tu kadang-kadang jeruk orang letak apa? Kita tambah cuka, betul? Okey, cuka kadar keasidan dia tinggi. So bila tinggi, mikroorganisma lambat untuk membiak. Okey? Seterusnya ialah okey, contoh. Sekarang kita nak tengok contoh. Apa contoh makanan yang sesuai yang boleh kita gunakan untuk kaedah penjerukan? Siapa nak bagi contoh? Dalam buku teks tu apa? Cili. Cili. Cili Lagi? jeruk yang dibotolkan. Cili. Lagi apa? Mangga. Mangga. Buah mangga. Okey, pandai. Mangga. Lagi apa? Jambu batu. Jambu batu. Okey, jeruk jambu batu, jeruk cili. Lagi? Durian boleh kita buat kaedah penjerukan tak? Tak boleh. Tak sesuai. Okey, tak sesuai. Apa lagi? Koyak. Okey, lagi apa lagi? Buah mangga, buah kedondong, betik. Okey, lada putih, bawang putih pun ada orang buat jeruk lada putih, petai. Okey, okey, sesuai untuk kaedah penjerukan. Okey, pembungkusan vacuum ni, apa agaknya makanan yang sesuai untuk pembungkusan vacuum? Okay, yang dia bagi kat sini, Daging. lobak merah, sosis, lagi daging, betul tak? Okey. Cendawan. Cendawan. Okey, pandai betul cendawan. Lagi apa? Okey, banyak lagi. Buah-buahan. Ada juga buah-buahan yang jarang kita jumpa pembungkusan vacuum. Kadang ada sayur tadi macam cakap lobak. Lagi apa tadi? Cendawan kan? Okey. Okey, kita tengok. Okey, yang penjerukan ni. Keasidan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh ataupun membiak. Okey, keasidan tu tadi SUKAA. Keasidan. Okey. Yang pembungkusan vacuum ni pula ketiadaan udara. Menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh dan juga membiak. Kita buang U-nya, SU, udara. Okey? Okey, setakat ni boleh ikut? Okey? Okey, kita sambung lagi yang seterusnya ialah kaedah pengeringan. Kering ni, kaedah pengeringan ni kita buang air dalam makanan tersebut. Kita keringkan. Okey, SUKAN. Kita buang yang A ni. Apa dia? Air. Okey, ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma akan mati atau menjadi tidak aktif. Okey, macam mana kaedah pengeringan ni?
Kaedah pengeringan ini merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan tersebut. Okey, makanan macam mana kita nak keringkan? Boleh kita keringkan bawah cahaya matahari ataupun kita keringkan dalam ketuhar. Okey. Contoh. Cuba bagi saya contoh. Apa makanan yang sesuai bagi kaedah pengeringan? Ikan kering. Ikan kering. Okey, lagi? Udang kering. Udang kering. Pandai. Lagi Abin apa Bin? Abin muka nampak macam berfikir untuk menjawab tu. Sotong kering. Sotong, ya. Lada kering. Okey, asam gelugur ni apa? Asam gelugur ni? Asam apa? Kita panggil asam keping. Asam keping. Okey. Tapi dia nama yang betul dia adalah asam gelugur sebab dia daripada apa? Buah asam gelugur lah. Kita panggil dia asam keping. Okey, mihon. Okey, mihon. Itu kaedah pengeringan. Okey, kalau mi Maggi? Pelilinan. Pelilinan dan juga apa? Pengeringan. Okey. Okey. Sayur sesuai tak kita nak guna kaedah pengeringan? Ada. Okey, Tak, kalau tak, ada. Apa dia? Ada sayur. Kaedah pengeringan. Tak ada. Tak sesuai kan? Okey, tak sesuai. Bila sayur dikeringkan dia jadi apa? Kalau sayur tu awak jemur. Layu. Okey. Layu. Sebab tu dia dah tak sesuai. Okey. Seterusnya ialah kaedah penyejuk, bekuan dan pendinginan. Dia ada dua tau. Penyejuk, bekuan, pendinginan. Dalam peti ais awak tu, yang atas ni apa dia? Penyejuk, bekuan. Yang bawah ni adalah pendinginan. Pendinginan. Okey. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada takat beku. Berapa takat beku? Tak beku. Kosong atau sifar darjah Celsius dan ke bawah. Apa makanan yang selalu awak masukkan ni dalam peti ais penyejuk bekuan ni? Ayam. Pandai. Daging. Daging, pandai. Daging, sotong, udang. Sotong, udang. Okey. Seterusnya yang bahagian bawah ni adalah apa? Pendinginan. Pendinginan merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang dari 18 darjah Celsius. Okey, apa yang sesuai ni? Sayur-sayuran pun kita boleh letak sini, betul tak? Buah-buahan, susu, apa lagi? Kadang-kadang kita makan jajan yang tak habis pun kita sumbat dekat dalam situ, betul tak? Kan? Kecap pun ada orang masukkan juga dekat dalam pendinginan tu. Sos ke ada juga kan? Untuk sebenarnya untuk mengelakkan suatu makanan itu menjadi cepat rosak. Okey, dia bukan tak rosak tapi dia melambatkan. Tapi kalau dah tiba expired date-nya, kita memang tetap tak boleh tak boleh nak makan kan, betul tak? Sebab dia dah sampai tarikh luputnya. Okey, bagi penyejuk bekuan dan pendinginan, kita ambil konsep suhu. Okay? Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Okey, suhu yang rendah. Okey, mikroorganisma lambat untuk membiak. Sekejap saya nak tengok siapa yang hadir ada. Yang lain kan boleh. Okey, kita tengok semua. Okey, Danish ada, Faik ada, siapa lagi? Rania ada. Siapa yang bergelap aja ni Aisyah.
Baik, Rani yang mana muka? Huawei ni siapa? Lenovo. Lenovo Tab 7 ni siapa? Sana. Zafira. Oh, Zafira. Oh, Ryan pun ada. Hai, Ryan. Okey, dah ngantuk. Yan, kenapa malu? Hai, dah lama kan? 3 bulan dah tak nampak kawan-kawan ni okey. Sekarang boleh tengok muka kawan-kawan. Bolehlah tengok muka. Rindu dah semua kan? Malu-malu pula yang ada. Okey, kita sambung. Okey. Okey. Sekarang kita sambung. Tadi dah penyejuk bekuan kan? Okey. Kita sambung pemasinan. Pemasinan pun kita boleh buat dekat rumah kan? Pemasinan ini iaitu menggunakan garam. Okay, biasalah memang masin kan, garam lah yang kita gunakan. Takkan kita nak gunakan gula pula. Okay, menyingkirkan kelebapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan, dah lama dah orang gunakan kaedah pemasinan ni sebab senang. Okay, satu kaedah yang sangat senang. Okay, contohnya apa? Kaedah ini boleh digunakan, contohnya apa? Dekat ikan masin, Ikan masin dan juga sayur-sayuran. Wadik. Apa lagi? Contoh. Sayur apa agaknya yang masin? Saya ni ikan masin. Sawi masin. Sawi. Ya, siapa saya dengar suara Alif Zakir? Okey. Nasib baik saya masih ingat lagi nama. Okey, seterusnya kaedah pemasinan. Pemasinan pun boleh. Dalam pada saya terangkan ni, awak cuba fikir-fikirkan. Okey, sebab nanti di akhir saya minta awak buat satu kaedah. Okey, sekarang cuba fikir-fikirkan kaedah yang mana yang awak nak gunakan, nak buat. Okey, pemasinan ke, awak nak buat kaedah penjerukan ke, kan? Nak buat kaedah pengeringan ke. Okey. Seterusnya ialah pengetinan dan pembotolan. Okey, pengetinan dan pembotolan melibatkan proses dia didihkan dulu makanan untuk membunuh mikroorganisma. Lepas tu makanan yang dah dididihkan itu disejukkan sekejap, okey, dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Contoh ni banyak ni, pengetinan dan pembotolan ni. Betul tak? Contoh apa dia contoh makanan pengetinan dan pembotolan? Jaluk. Pandai cencaluk. Lagi? Sardin. Budu. Lagi apa? Sos. Ya, pandai. Lagi? Buah-buahan pun banyak kan kaedah pengetinan dan pembotolan ni? Lychee, buah rambutan, lagi buah nanas, betul tak? Okay, banyak kaedahnya. Tapi yang ini awak tak boleh lah nak buat kan kaedah ni, proses ni, pengetinan ni. Okey, seterusnya ialah pelilinan. Kaedah seterusnya ialah kaedah pelilinan. Okey, kaedah pelilinan. Macam mana dibuat kaedah pelilinan pada makanan? Dia menyalut. Okey, menyalut buah dan sayuran seperti apple, oren, lemon, tomato dan banyak lagi lah. Kebanyakannya buah-buahan yang kita import tu semuanya boleh menggunakan kaedah pelilinan. Okey. Dengan menggunakan apa? Lilin cair untuk
mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaan luar buah tersebut ataupun sayur tersebut. Okey, lilin cair tu bukan lilin yang awak buat gunakan lilin bila tak ada elektrik tu. Okey. Ada lilin khas untuk kaedah pelilinan tu, cair dia celup, keluarkan, so ada salutan lilin lah di luar buah, kulit buah-buahan tersebut. Okey, kadang-kadang kita import buah-buahan tersebut lama, okey 2-3 bulan. Okey, masanya untuk sampai ke Malaysia. Jadinya dia kena guna kaedah pelilinan. Sebab tu sebelum makan buah-buahan kena apa? Masuk. Dengan bersih. Okey. Okey. Jadinya kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran buah-buahan tersebut. Okey. Banyak buah-buahan, sayur-sayuran kebiasaannya untuk ditahan lama kita gunakan kaedah pelilinan. Okey. Kat sini sedikit pempesturan kan. Pempesturan kat sini dia sebenarnya dia bersambung dekat muka surat sebelah. Betul tak? 140 dan 141. Pengetinan dan pembotolan itu pun prosesnya ada bersambung dekat muka surat 141. Okey. Okey, pempesturan ini siapa yang memperkenalkan kaedah pempesturan ni? Yang kelas yang lepas saya. Louis Pasteur kan. Okey. Kaedah pempesturan ini ialah proses pemanasan makanan. Okey, kita tengok muka surat yang seterusnya. Nampak tak? Okey. Pempesturan. Pempesturan ialah proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu. Suhu tertentu ikut kesesuaian. Okey, dia tak tetapkan suhunya, ikut kesesuaian makanan-makanan tersebut. Okey. Untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan yang segera. Okey, sesuainya ialah apa dia? Susu. Okey, jus, buah-buahan, susu. Lagi apa? Yogurt, susu kultur. Apa? Yang kita selalu minum tu? Yakult. Lagi? Vitagen. Okey. Okey, sesuai digunakan untuk kaedah pempesturan. Okey, gambar rajah yang ke atas ni. Proses apa dia? Pengetinan. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria yang aktif tanpa merosakkan rasa atau nilai nutrisi makanan tersebut. Ini proses yang pertama. Okey. Makanan tu dimasukkan dekat dalam tin dulu, bukan dimasak. Okey. Okey, makanan dimasukkan dalam tin. Yang kedua, tin dipenuhkan dengan sos atau minyak atau larutan gula. Okey. Yang ketiga, tin tu dipateri dulu. Dia tutup dulu. Okey. Yang keempat, tin dipanaskan dalam periuk untuk membunuh semua bakteria. Yang kelima, tin disejukkan. Nampak? Dah panas, disejukkan. Direndam ataupun disembur dengan air. Yang ke-6, tin dilabelkan dan dibungkus untuk dipaskan. Jadinya makanan tu dimasukkan dekat dalam tin dulu. Bukan panaskan tin yang kosong-kosong. Okey? Okey, seterusnya atas ni tadi ada kaedah apa? Penyalaian. Okey, ataupun ada setengah buku, kalau buku rujukan ke apa benda, dia guna terms pengasapan. Betul tak? Pengasapan. Ada kan? Jumpa kan? Kadang-kadang. Okey, penyalaian merupakan apa? Kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapkan. Diasap dalam tempoh yang agak lama. Supaya apa? Supaya air dalam makanan itu kering. Okey, tidak ada air, maka mikroorganisma lambat untuk bertumbuh. Kalau kaedah pengetinan tu tadi macam mana?
kita buang apa? Kita gunakan yang mana? SUKA ataupun N? A kan, betul tak? Pengetinan udara. Okey, udara. Okey, kita masukkan dalam bekas kedap udara. Okey, makanan yang sesuai penyalaian. Ikan salai. Apa? Pisang salai, betul. Lagi? Ikan Apa? salai. Okey. Jadinya tugasan tugasan untuk minggu ni, saya bagi tempoh 2 minggu lah. Pilih satu kaedah. Okey. Mudah awak buat dekat rumah. Okey, yang mudahnya apa? Pengeringan, pemasinan, penjerukan, betul tak? Penyalaian. Boleh buat salai. Awak nak salai daging pun boleh. Nak salai, itik salai pun boleh. Dah siap salai nanti bagi kat saya. Okey, boleh buat daging salai, itik salai, ikan keli salai. Sedap tu. Okey, pilih satu sahaja. Okey, satu sahaja kaedah. Saya nak awak buat. Hantar tugasannya awak buat video ke, macam hari tu yang Bella buat ke, Hazrul pun ada buat kan hari tu kan, masuk pertandingan kan, betul tak? Yang STEM tu kan, kaedahnya sama macam gitu. Okey, tak pun awak satu langkah tu awak ambil gambar, langkah yang kedua pun awak ambil gambar, langkah yang ketiga awak ambil gambar, awak gabungkan untuk jadi satu video. Boleh? Tak, kalau awak tak nak rakam video tu, hantar dalam bentuk video lah. hantar dekat dalam bentuk video. Boleh? Banyak kan awak tahu kan? Ke nak hantar dalam bentuk TikTok? Senyum-senyum. Okey, boleh? Berapa lama? 2 Saya bagi minggu. tempoh 2 minggu. Cukup kan? Okey. Kalau sebelum 2 minggu tu awak dah siap pun bolehlah hantar pada saya. Okey, faham Pilih satu kaedah pengawetan makanan yang mudah untuk awak buat di rumah. Okey, lepas tu sama ada awak nak rakam dalam bentuk video sama ataupun awak nak rakam gambar tu step awak susun jadikan satu video pun boleh. Ada lagi soalan? Dalam video tu kita nak masukkan isi-isi, maksudnya macam maksud pemasinan ke, contoh-contoh selain pada yang kita buat ke? Ya, boleh. Mula perkenalkanlah diri saya siapa, saya nak buat kaedah pengawetan makanan. Contohnya pengasinan. Pengasinan kaedah ni macam mana? Okey. Membuat meletakkan garam supaya apa? Tidak ada air dalam makanan tersebut. Macam itulah awak terangkan. Okay, saya nak buat masin. Hantarnya kat mana? Telegram ke kat WhatsApp? Mana-mana yang mudah untuk awak, saya tak kisah. Kalau line untuk WhatsApp okey, awak hantar melalui WhatsApp. Kalau Telegram okey, Telegram lah. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Lama dah saya tak dengar ni. Ada ketua kelas ke? Siapa ketua kelas ni? Fahim tak masuk. Penolong? Zulaika. Okey, jadinya sekarang kita ni Hazrul lah cakap alhamdulillah. Lama saya tak dengar alhamdulillah. Terima kasih cikgu tu. Betul tak? Betul. Okey, cakap Hazrul mulakan dulu, yang lain nanti ikut. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Alhamdulillah, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Jaga diri jaga kesihatan, jaga kebersihan. Betul. Elakkan berkumpul dengan pergi ke tempat. Puteri Rania baru muncul muka. Okey, elakkan pergi ke tempat yang sesak-sesak. Okey, jaga kebersihan, sentiasa cuci tangan. Jaga kesihatan, betul? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih dan selamat belajar.